Mengapa Imam Al-Ghazali mempertikaikan ulama-ulama dunia? Ulama-ulama yang pada zaman dia memang ilmu banyak, tapi ulama-ulama ni soal hati dia tak mau cerita. Dia duk tumpu pada hukum hakam dan pentadbiran, dan juga duit-duit, ekonomi. Jadi kenapa Imam Ghazali dia petikai ulama-ulama jenis ni? Kerana ulama dunia banyak menghabiskan masa menyelesaikan dan mencari-cari masalah yang berkait dengan dunia, terutamanya masalah fiqh, untuk diselesaikan, sehingga kan mereka mengabaikan ilmu-ilmu soal hati. Kerja harian dia nak menjawab persoalan, nak keluarkan fatwa, nak selesai masalah begini macam mana jawapan dia. Bila dah tak ada masalah, dia fikir apa masalah aku nak reka supaya benda tu belum berlaku lagi. Macam kita bagi contoh hari tu, katakanlah planet dunia ni musnah, kita pindah pergi duduk planet Marikh. Macam mana kita nak semayang menghadap mana tu? Kaabah ni tak ada lah. Dia duk fikir benda-benda yang tak ada. Dalam masa yang tu juga dia lupa yang soal hati tadi. Yang ilmu mukasyafah, ilmu muamalah dia dah tinggal. Tu yang Imam Ghazali pertikai. Bukan dia kata mereka ni tak ada ilmu ke apa, tak. Cuma mereka dah tinggalkan ilmu-ilmu soal hati. Seterusnya yang kita sentuh, apakah kelebihan seorang tabi'in bernama Imam Hasan Al-Basri? Orang yang pernah jumpa Rasulullah umumnya disebut sebagai sahabat, yang pernah jumpa Nabi Muhammad depan-depan sahabat. Tapi orang yang dia pernah jumpa sahabat, dia tak pernah jumpa Rasulullah, dia tak sempat jumpa Rasulullah. Contohnya Uwais Al-Qarni. Dia hidup sezaman dengan Nabi Muhammad. Masa Nabi Muhammad ada tu dia ada dah, tapi dia duduk di Yaman. Dia tak pernah jumpa Rasulullah. Bila dia pergi ke Madinah, Rasulullah dah wafat dah. Yang dia jumpa hanyalah sahabat. Dia dikenali sebagai tabi'in. Orang yang pernah jumpa sahabat tak pernah jumpa Nabi, tabi'in. Jadi salah seorang tabi'in ni yang cukup terkenal lah, nama dia Hasan Al-Basri. Kenapa Hasan Al-Basri ni lebih berbanding tabi'in yang lain, lebih dia? Sebab Hasan Al-Basri ni kalau dia bercakap tu, orang tengok macam Nabi-Nabi bercakap. Kata-kata yang keluar tu macam kata-kata Nabi-Nabi. Orang kata, oi bagus, Imam Hasan Al-Basri tu, dia cakap tu macam Nabi-Nabi punya cakap. Bukan orang biasa. Walaupun dia bukan Nabi, cakap dia tu macam Nabi-Nabi. Dan petunjuknya seperti petunjuk para sahabat. Dia punya tips, dia punya panduan, dia punya nasihat tu macam para sahabat punya nasihat. Sedangkan dia bukan sahabat. Tu kelebihan. Jadi orang pun tanya, wahai Tuan Imam, dari mana kamu dapat cakap-cakap yang macam Nabi-Nabi punya cakap, nasihat-nasihat yang macam para sahabat punya nasihat? Dari mana kamu belajar? Kata Hasan Al-Basri, aku dapat semua ni daripada seorang sahabat, iaitu Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Orang tanya pula Huzaifah, wahai Huzaifah, dari mana kamu dapat ilmu-ilmu yang macam ni? Pada sahabat-sahabat lain umumnya tak ada. Dekat kamu ada ilmu macam ni. Yang cakap tu macam cakap Nabi-Nabi. Kata Huzaifah, dia dapat ilmu ni sebab Nabi Muhammad khususkan ilmu tu untuk dia, bukan untuk orang lain. Sebab apa? Orang lain ni duk tanya, macam mana cara nak dapat pahala lebih? Macam mana cara nak tambah amal? Macam mana nak bagi Tuhan lebih sayang? Orang duk tanya hak yang nak dapat ni. Tapi Huzaifah, dia tanya yang sebaliknya. Apa yang merosakkan sembahyang kita? Apa yang buatkan kita ni dapat dosa? Apa yang buatkan kita jauh daripada Allah? Yang orang lain duk tanya macam mana nak dapat lebih, yang dia duk tanya macam mana nak elak daripada kena. Sebab dia tanya macam tu, dia dapat satu ilmu yang khusus. Sampaikan dia digelar pemegang rahsia Nabi. Dia duk tanya apa yang merosakkan hati kita. Buat kenuri dah. Apa yang menyebabkan kenuri ni tak dapat pahala? Contoh macam tu lah. Dia tanya bab hati tadi. Kalau orang lain dia tanya, buat kenuri dah, nak tambah pahala macam mana? Nak tambah pahala, dia bukan nak tambah pahala, macam mana nak elak daripada kena dosa ni tadi. Maksud dia soal hati tu. Itu Huzaifah dia bahagian itu.
Sampaikan Huzaifah ni digelar pemegang rahsia Nabi. Dia ni ada ilmu yang khusus satu lagi, dia boleh mengenal orang-orang munafik. Satu cara dia, Nabi Muhammad bagi tahu sendiri, orang ni munafik. Tapi dia tak hebohkan, walaupun dia kenal, dia tak hebohkan, dia tak bagi tahu siapa-siapa. Kepada khalifah pun dia tak bagi tahu. Oi, orang ni munafik, dia tak bagi tahu. Dia seorang je tahu. Jenis yang kedua, dia tahu ciri-ciri munafik. Kita pun selalu baca hadis kan, orang munafik ni kalau bagi amanah dia tak pegang, suka menipu, macam-macam lah. Dia ciri-ciri tu dia tahu. Dia tengok satu orang ni, dia ni munafik. Sampaikan kalau ada orang meninggal dunia di Madinah tu, Sayyidina Umar dia tunggu tengok Huzaifah datang ke tak datang. Kalau Huzaifah tak datang, boleh jadi orang tu tadi adalah munafik. Sebab Huzaifah ni kalau mana-mana ada mayat, dia pergi, dia sembahyang mayat. Tapi kalau ada orang mati, Huzaifah tak datang, maksud dia orang yang mati tu munafik dah tu. Cuma Huzaifah dia tak cerita. Jadi Sayyidina Umar dia tunggu, Huzaifah datang nak? Huzaifah tak datang. Huzaifah tak datang, tak apalah, aku pun balik. Dia tak mau sembahyangkan mayat tu. Sebab munafik tadi. Sampai setara itu. Cuma Huzaifah ni ilmu dia, ilmu bahagian itu sajalah, mengenal orang-orang munafik. Dan tadi ilmu tentang perkara-perkara yang merosakkan hati, yang dibawa oleh Imam Ghazali. Ilmu-ilmu yang lain tak confirm. Kalau orang kata Huzaifah ni ada ilmu sekian-sekian ni aku ada ilmu nak sampai ke kamu, itu mungkin dia tipu saja, tak confirm. Macam cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa, yang confirmnya, yang pastinya, Nabi Khidir ni dia tahu apa akan berlaku. Yang tu je yang Tuhan bagi tahu kat dia. Yang ilmu-ilmu yang lain tak tahu. Orang kata ni Nabi Khidir ni ada ilmu sekian-sekian. Kita mana sandaran tu? Tak ada sandaran, tak tahu. Kan, sebab Nabi Khidir ni dia tahu dah kapal ni kalau tak bagi rosak, nanti ada orang jahat main ambil. Jadi dia bagi rosak siap-siap supaya orang jahat tak ambil. Budak kecil ni kalau tak bagi mati, nanti bila besar dia akan susahkan mak bapak dia sampai mak bapak dia tu rosak akidah. Jadi dia bunuh siap-siap. Tapi untuk dia saja. Dia tahu benda-benda yang akan berlaku yang Allah bagi tahu. Yang lain-lain dia tak tahu. Itu saja. Bila cerita tentang Nabi Khidir ni, saya ingin berkongsi tentang duit. Bila sebut duit ni kita syok kan. Nama pun duit. Dia orang-orang yang minat dengan isu-isu hal-hal mistik ni, hal-hal ghaib yang hebat-hebat ni, dia suka simpan shilling. Beli mahal pun tak apa. Memang ada shilling yang betul, tapi yang tipu tu banyak. Salah satu dia, dalam internet ada orang tunjukkan shilling. Dia dakwa shilling ni Nabi Nuh punya. Macam-macam shilling lah ada kan. Shilling 4 segi, shilling kerih bersilang, shilling tahun sekian-sekian, shilling Nabi Khidir. Shilling tu sama aja. Bila jumpa dia pasal malam ni, orang tu kata ni shilling Nabi Khidir ni gambar Nabi Khidir kat belakang, orang tua. Tapi pasal malam lain, orang lain jual pula shilling yang sama juga, ni gambar Nabi Sulaiman. Pergi pasal malam lain pula, ni gambar Nabi Adam. Yang mana satu tak tahu. Kan, dia pakai bubuh je supaya nak bagi kita beli. Shilling ni kalau simpan dalam poket, kalau berlawan menang, kena tikam tak mati, tak luka. Ni beli shilling ni. Ni tok guru saya bagi 10 keping saja. Tak ada dah, nak ambil daripada alam ghaib tu. Siapa nak sekarang lah 10 keping saja. Tuan-tuan ni orang bertuah, siapa cepat dia dapat. Shilling ni kalau dekat pasaran orang sanggup beli sekeping 200, 300. Tapi hari ni sebab saya datang pun last punya ni, seorang RM20 sudah. Kita pun susah nak dapat shilling ni. Ini mahal ni, boleh tunduk ulang semua ni, boleh buat geliga macam-macam lah cerita dia. Kita RM20 cepat kita beli. Sebab dia kata ada 10 je lagi. Lepas ni tok guru dia nak seru daripada alam ghaib tu, tak tahu dapat ke tidak. Padahal dekat dalam van dia tu berlombok shilling tu. Dia pergi pasal malam lain dia buat cerita tu juga.